بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، malam ni kita baca ulang balik bab wudu. Itu saya cerita kali-kali. Malam ni saya nak cerita secara lambat-lambat sikit kenaan dengan wudu. Walaupun kitab kita tak berjalan, tak apalah, wudu kita dah ambil hari-hari. Yang pertama sekali, wudu ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 6 surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan sembahyang, hendaklah basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala dan kaki, dan basuh kaki sehingga ke pergelangan kedua buku lari. Ayat Quran sebut 4 wajib wudu, tetapi hadis sebut lagi 2, iaitu niat dengan tertib. Jadi himpunan yang kata 6 rukun yang wajib wudu itu ada himpunan daripada Quran dan hadis. Ya, Quran kata 4, hadis kata 2, maka jadilah 6 yang wajib dibasuh dan disapu ketika berwudu. Jadi kalau ada orang kata pakai Quran sudah, hadis tak payah, wudu dah cukup 6. Itu satu. Yang kedua, syarat wudu. Apabila kita nak berwudu, dia ada beberapa syarat. Syarat pertama, hendaklah air mutlak. Apa dia yang mutlak? Air yang tidak ada kait. Mutlak lawan dia muqayyad. Air yang tidak perlu dikait dengan sesuatu kait, dengan sesuatu kaitan. Kait itu sama ada sifat ataupun dia panggil mudhaf ilaih, satu benda yang tak boleh dibuang. Contoh, air tebu. Apabila kita pokok air tebu buh dalam gelas, buh dalam timba, orang jual yang tebu, kita lalu kita tanya. Kalau kita tak nampak dia buah yang tebu tu dalam jam, kita tak nampak, kita tanya ayam apa ada dalam tu, dia tak boleh jawab ayam. Ataupun kita tanya apa ada dalam timba tu, dia tak boleh jawab ayam. Dia mesti kena kata ayam tebu. Itu nama dia kait. Yang mesti tebu tu mesti disebut. Kalau tak sebut, kita pergi tengok ayam tebu, kita marah dia. Hang kena kata ayam tebu, tak boleh kata ayam saja. Ayam tebu tu ayam yang bukan mutlak, kerana mesti kait. Yang kata ayat mutlak ni, ayat semata-mata ayat sudah cukup dengan jawapan itu. Contoh ayat mutlak, ayat telaga, ayat sungai, ayat laut, ayat mata, ayat hujan. Jadi ayat-ayat itu ayat mutlak kerana perkataan hujan, perkataan telaga, perkataan laut tak wajib disebut ketika orang tanya macam mana ayat ni, apa dah ayat mineral itu tak boleh sebut. Maka ni nama ayat mutlak. Jadi ayat yang bukan mutlak mesti ada perkataan kedua yang mesti dirgukan. Contoh dia ayat kopi, ayat teh, ayat Coca-Cola. Kalau ayat telaga, masa duduk dalam telaga ayat telaga, masa duduk dalam timba orang tak panggil ayat telaga, ataupun orang tak panggil ayat timba. Kerana telaga dengan timba tu hanya tempat tinggal dia. Tak semesti kita jawab. Kita bawa ayat telaga, orang tanya bawa ayat apa? Bawa ayat, cukup. Tak perlu kata ayat telaga. Telaga tu kait yang tak semestinya disebut. Sebut lagi orang faham, tak sebut pun tak menjadi masalah. Tapi kalau ayat teh,
kopi, yang Coca-Cola, yang tebu, yang nyok, semua tu perkataan kedua tu mesti dikaitkan. Maka ayat jenis tu bukan mutlak. Dalam istilah-istilah fiqh dia tulis ayat yang mesti disebut dengan kait yang lazim. Perkataan yang kedua yang lazim, yang mesti disebut. Kalau tak sebut, orang kata tak betul. Jadi kalau dekat tempat dia ayat telaga, tak payah sebut telaga. Ayat minyak ni, ayat laut, tak boleh sebut laut. Jadi sebab itu ulama sebut ayat mutlak ni setiap air yang turun daripada langit ataupun muncul daripada bumi. Sama ada ayat hujan ke, ayat embun ke, ayat sungai ke, ayat telaga ke, ayat mata, ayat terjun ke, semua tu boleh buat wuduk kerana tempat perkataan kedua. Kalau ayat terjun, perkataan terjun. Kalau ayat telaga, perkataan telaga. Tak dikait juga, tapi tak lazim, tak semestinya disebut. Maka ayat itu boleh diambil wuduk. Ayat yang mesti disebut, contoh dia ayat teh, ayat mawar, ayat telaga dan sebagainya. Ayat mawar, ayat kopi, ayat Coca-Cola, semua tu tak diambil wuduk. Kenapa? Kerana dia mesti, kait dia mesti disebut. Itu maksud mutlak dengan bukan mutlak. Perkataan kedua tu sama ada sifat dia. Kita baca dalam Quran, Allah sebut khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan daripada air yang memancar. Memancar iaitu air mani. Mani itu kait yang lazim, yang tu bukan mutlak. Jadi perkataan mutlak semata-mata kita sebut air sudah cukup untuk memberi kefahaman bahawasanya ayat benda yang kita bawa itu adalah ayat. Maka benda ayat jenis jawapan sedemikian sudah dibolehkan untuk mengambil wuduk. 3 benda nak kena ada ayat mutlak. Yang pertama wuduk, yang kedua mandi wajib, yang ketiga membersihkan najis. Kata Imam Qalyubi wa Umairah, perkara kitab Qalbi Umairah, mensyaratkan kalau kita nak melakukan 3 perkara berikut, tak boleh dengan ayat biasa, ayat musta'mal tak boleh, melainkan kena ada yang mutlak. Yang pertama berwuduk, yang kedua mandi wajib, yang ketiga membersihkan najis. Nak menyucikan najis, kalau membersihkan ayat biasa boleh, tapi nak menyucikan mesti ayat mutlak. 3 benda tu. Macam kita basuh najis atas lantai, mula kita basuh dengan ayat beris, ayat sabun dan sebagainya. Ayat beris, ayat sabun tu bukan mutlak, sekadar nak menghilangkan diri najis. Tapi nak menyucikan tempat itu untuk kita boleh pergi semayang atas tu walaupun tak ada sejadah, kena jurus ayat sekaligus, nama dia ayat mutlak, baru bersih. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, tidak ada pemisah antara ayat itu dengan anggota yang dibasuh. Kalau dipisahkan oleh sisik ikan, dipisahkan oleh apa liquid tu, ataupun setengah orang dia mewarnakan rambut dia dengan pewarna yang membaluti rambut. Pewarna ada 2 jenis, ada yang menyerap di rambut macam inai, yang kedua pewarna yang membalut rambut. Contoh dia pewarna yang digunakan ada yang jenis pertama, ada jenis kedua. Untuk berwuduk tak apalah kita basuh sapu kepala, tapi untuk mandi wajib mesti bagi kena ayat di rambut. Tiba-tiba rambut itu dibalut oleh pewarna itu, maka mandi wajib tidak sah sekiranya seseorang itu mewarnakan rambut dia dengan pewarna yang membalut rambut, yang menghalang air daripada kena rambut. Tak boleh. Sehingga kan dalam kitab Syafrawi kata, kalau ada orang perempuan mewarnakan rambut sehingga menghalang air daripada kena rambut, tiba-tiba dia mati, nak mandi mayat dia tak boleh, melainkan kena cukur kepala dia. Ada fatwa ulama sedemikian, kerana ayat tak meresap di rambut yang dihalang oleh pewarna rambut yang membalut rambut. Jadi pewarna rambut ada jenis membalut, ada jenis menyerap. Wuduk pun sama. Seluruh anggota wuduk yang wajib dibasuh, tangan sampai siku contohnya, jangan bagi ada penghalang. Kalau ada sisik ikan, buang dulu supaya ayam tu kena di anggota tadi. Syarat yang ketiga, mesti mengalirkan air di tempat di anggota yang dibasuh. Tahan air ambil sapu gitu saja tak boleh. Sapu hanya kepala,
Muka mesti air tu mengalir, tangan mesti air tu mengalir, kaki mesti mengalir. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, tidak wujud sesuatu yang menafikan wuduk, seperti mana haid dan nifas. Sambil kita ambil wuduk tu, jangan ada sesuatu yang menghalang wuduk. Dengan arti, sekiranya seorang perempuan didatangi haid, maka haram bagi dia berwuduk. Sebab wuduk ni satu ibadat. Ada ibadat yang dibolehkan, dituntut, diwajibkan, kadang-kadang bertukar menjadi haram. Contoh, puasa. Puasa kalau 30 Ramadan wajib, 1 Syawal haram. Ada puasa jadi wajib, ada puasa jadi haram. Puasa hari raya haram, puasa hari bulan Ramadan wajib. Wuduk pun ada ketika sunat, ada ketika wajib, ada ketika haram. Bila wuduk tu sunat, nak mengaji, tak ada ayat semayang pun, tak ada siapa tahu. Kita pergi ambil ayat semayang untuk mengaji, hukum dia sunat. Kalau kita ada ayat semayang maghrib, kita terus. Kita tak ada ayat semayang, lepas maghrib saat kita kentut, lepas tu nak mengaji, kita pergi ambil ayat semayang untuk menuntut ilmu, untuk mengajar. Mengajar dalam keadaan berwuduk, mengaji dalam keadaan berwuduk, hukum dia sunat. Ada ketika wuduk menjadi wajib. Sekarang kita tak ada ayat semayang, saja masuk waktu Isya, kita diwajibkan semayang Isya, maka kita tak ada wuduk. Ketika itu wuduk yang hukum dia sunat bertukar menjadi wajib. Apabila semayang yang wajib tidak sah melainkan dengan wuduk yang sunat, maka hukum wuduk yang sunat ketika itu dah bertukar menjadi wajib. Ada ketika wuduk itu haram, iaitu perempuan yang didatangi haid haram berwuduk. Menurut bahasa Syafi'i. Ada setengah perempuan dia kata, saya tiap malam nak tidur ambil ayat semayang. Bagus. Orang lelaki pun dia kata, saya nak tidur ambil ayat semayang. Bagus. Dalam hadis kata, siapa yang tidur dalam keadaan berwuduk, malaikat doa, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunkan dosa hamba-Mu si fulan, sesungguhnya ia telah tidur dalam keadaan berwuduk. Riwayat yang lain, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwuduk, dia jaga bila-bila waktu daripada malam, Allah mustajabkan doa dia. Salah satu daripada amalan untuk Allah makbulkan doa kita, kata dalam hadis, kita tidur dalam keadaan berwuduk, bangkit pada wuduk, kita berdoa. Sama ada kita berdoa terus atau kita semayang dulu, lepas tu kita berdoa terpulang. Yang penting, siapa tidur dalam keadaan berwuduk, ditawarkan doa dia makbul, mustajab. 2-3 riwayat menceritakan dalam keadaan berwuduk. Cuma ada orang perempuan suka berwuduk sebelum tidur, orang lelaki pun suka berwuduk sebelum tidur. Mereka tanya, macam mana menyentuh lelaki bini, batal ke tak? Kalau nak main semayang maghrib tadi, ambil semayang lelaki bini, turun-turun kereta belaga. Lelaki nak kona-kona, bini nak kona-kona, boom, belaga tangan dengan tangan bini dengan lelaki. Ataupun lelaki nak masuk dia, terpegang tangan bini dia. Dalam mazhab Syafi'i, bini sentuh lelaki batal yang semayang. Mazhab lain tak batal. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan Hambali, sentuhan yang menaikkan syahwat baru batal. Mazhab Syafi'i, sentuh saja kulit lelaki dengan perempuan, sama ada kita sentuh perempuan asing ataupun isteri kita sendiri, batal. Sentuh orang yang haram berkahwin dengan kita, mak kita, anak perempuan kita, nak menekan kita, nak menekan bini kita, nak menekan kita sendiri, kak kita adik je, yang tu tak batal. Mazhab Syafi'i ni agak cengeng sikit dalam bab sentuh. Orang kata apa batal? Rasulullah pernah sentuh isteri, mencium isteri baginda, terus pergi semayang, tak ambil wuduk pun. Rasulullah semayang tahajud di malam hari, Sayyidah Aisyah unjuk kaki Rasulullah, tolak kaki Sayyidah Aisyah masa nak sujud. Lepas tu Rasulullah bangkit, Sayyidah Aisyah unjuk pula, sujud, tolak pula. Rasulullah tak berhenti pun, berarti tak batal. Dalam 10 salam kata, boleh jadi kat Rasulullah tak batal, kerana Rasulullah ada perkara khusus yang tak ada kat kita. Kita tak boleh kiat diri kita dengan Rasulullah, kerana ada kitab membicarakan sifat-sifat khusus yang ada kat Rasulullah, tak ada kat kita. Antaranya Rasulullah boleh kahwin 9, kita tekan 4.
Dia kata Rasulullah kahwin 9, aku nak ikut sunnah, nak buat 9 juga. Dah ada sunnah yang diharamkan, ada sunnah yang diwajibkan, ada sunnah yang disunatkan. Jadi pendapat pertama menyatakan Rasulullah khusus sentuh perempuan tak betul. Itu satu pendapat. Pendapat kedua menyatakan Rasulullah sentuh kemungkinan ada penghalang, ada selimut di sebalik kaki Sayyidah Aisyah. Idza hadara al-ihtimal batala al-istidlal. Wahai ulama Syafi'iyah, kenapa kamu kata batal? Karena Quran kata semikian. Aw lamastumun nisa, ada qiraat kedua aw lamastum, semata-mata sentuh sudah membatalkan. Ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dengan Hanabilah, mazhab Maliki dengan Hanbali kata sentuh yang disertakan dengan rangsangan syahwat baru batal. Mai ulama mazhab Hanafi dia kata dah bersetubuh baru batal, jima' baru batal. Daripada 4 mazhab itu muncul 3 pendapat. Yang paling susah mazhab Syafi'i ketika itu. Syafi'i kata sentuh lelaki, sentuh perempuan batal. Yang tak batal kalau sentuh gigi, kuku, rambut. Sentuh gigi perempuan, perempuan sentuh gigi lelaki tak batal. Rambut, kuku, kerana dia bukan kulit. Tapi kalau sentuh kulit, tangan, kaki, tidak ada lapik, batal. Jadi pendapat ulama Syafi'iyah bukan pendapat dia seorang, tapi pendapat sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pada pendapat semikian, kata dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Macam masalah orang perempuan berhenti haid dia berhenti waktu asar, dia kena qada zuhur. Seorang perempuan haid dia berhenti waktu isya, pukul 4 pagi ke 5 pagi, tak masuk subuh lagi, dia kena qada maghrib. Orang kata macam mana nak kena qada? Berhenti waktu isya, sama isya sudah, berhenti waktu maghrib, waktu asar, sama asar sudah. Itu pendapat ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dan pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal bukan pendapat mereka berdua, bahkan disokong oleh Sayyiduna Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu anhu, disokong oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, disokong oleh fuqaha'ul Madinah as-sab'ah, ulama fiqh di Madinah yang 7 orang yang terkenal zaman dulu, memfatwakan dengan fatwa yang sama. Sekiranya mana-mana perempuan yang haid dia berhenti pada waktu zuhur, dia sembahyang zuhur saja. Berhenti pada waktu maghrib, dia sembahyang maghrib saja. Tapi kalau berhenti pada waktu asar, kena qada zuhur. Berhenti pada waktu isya, kena qada maghrib. Pasal apa? Alasan mereka kerana zuhur dengan asar adalah sembahyang yang satu waktu. Walaupun waktunya berasingan, mereka seolah-olahnya saudara kembar dalam waktu yang sama. Bukti dia boleh dilakukan jamak taqdim dan takhir ketika bermusafir. Bila kita musafir, luhur boleh pergi asar, asar boleh pergi zuhur, maghrib boleh pergi isya, isya boleh pergi maghrib. Berarti isya dengan maghrib, zuhur dengan asar satu waktu. Maka seorang perempuan yang haid dia berhenti pada waktu kedua, dia kena ulang sembahyang pertama. Itu fatwa dalam kitab mazhab Syafi'i, kitab Majmu' Syarah al-Muhadzab, kitab Mughni al-Mu'tad, Syarh Qawi' ala al-Tahrir, kitab mazhab Syafi'i sedemikian. Dan bukan fatwa Imam Syafi'i saja, tetapi Imam Syafi'i hanya mengulang fatwa di kalangan para sahabat, sebahagian sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan itu juga fatwa mazhab Hanbali. Ini orang perempuan nak kena tahu lah. Kerana dia kata, aku berkata malam ni anak aku berhenti waktu isya, dia pakai sembahyang isya saja, dah maghrib kena ulang. Sama dengan masalah lelaki menyentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i, suami menyentuh isteri batal. Tapi ambil sembahyang untuk tidur, suami ambil sembahyang, isteri untuk ambil sembahyang nak tidur. Sekali pakai tak sentuh, seorang tengok bawah katil, seorang atas katil. Yang tu tak batal. Untuk tidur tak batal, ulama mengecualikan. Bila batal sembahyang untuk tidur ni? Ketika berlakunya persetubuhan baru batal. Taklid kepada Hanafi. Untuk memudahkan kita, tiap-tiap kali kita nak tidur, kita ambil ayat sembahyang, mudah-mudahan mimpi elok. Ni tidur ayat sembahyang pun tak ada, dengar lagu Hindustan, mimpi Hindustan. Kalau tak mimpi elok pun, hadis menjamin siapa tidur dalam keadaan berwuduk, malaikat doa kepada Allah, maghfir li 'abdika fulan, ya Allah ampun dosa dia, fa innahu bata tahira, dia telah tidur dalam keadaan ambil ayat sembahyang sebelum tidur.
Ni kita nak kena belajar amal, bukan ada markah. Kalau kita masuk Puasa ada markah, kita pergi kerja ada gaji, kita ambil semayang tak ada siapa tahu. Tapi tawaran cukup luar biasa. Siapa tidur dalam keadaan berwuduk, doa mustajab bila makin. Siapa tidur dalam berwuduk, malaikat yang doanya yang hampir dengan Allah minta, ya Allah ampun dosa dia. Tetapi sekiranya seorang perempuan dia datangnya haid, dia tak boleh wuduk, tekan nak ambil tak apa, tapi niat wuduk haram. Ini mazhab Syafi'i, jangan tengok mazhab lain. Mazhab Syafi'i kata haram. Kenapa? Kerana berwuduk untuk mengangkat hadas. Darah haid dia keluar, hadas tak terangkat. Macam kita ambil sambil kencing. Semayang pun ambil, kencing pun kencing. Mana boleh jadi semayang tu? Muka yang saja aku ambil semayang, bawah kencing. Jadi dah semayang tadi? Tak jadi. Kerana sambil ambil semayang, sambil melakukan perkara yang membatalkan ayat semayang. Begitu juga dalam masalah wuduk. Wuduk akan batal apabila keluar sesuatu daripada dua jalan, kemaluan depan dan belakang. Maka dalam masalah itu, dalam kitab Mu'tamad, dalam kitab Warul Masalik, kita mazhab Syafi'i menyatakan sekiranya seorang perempuan dalam keadaan haid, diharamkan berwuduk. Kalau dia ambil juga berdosa buat benda haram. Cuma pahala dia berwuduk dapat ke tak walaupun tak berwuduk? Tengok kelaku dia masa sihat. Kelaku dia masa sihat, tiap-tiap malam dia nak tidur, dia ambil wuduk. Ketika dia tak boleh ambil wuduk, dia dapat pahala. Macam dengan Ramadan. Puasa Ramadan 30 hari. Tiba-tiba seorang perempuan, dia 7 hari tak boleh puasa dengan sebab dia datangnya haid. Dia hanya boleh puasa 23 hari. Dia dapat pahala puasa 30 hari. Walaupun dia hanya puasa 23 hari. Kenapa? Kerana 7 hari tadi dihalang oleh keuzuran, dihalang oleh haid. Maka kalau dia tak ada haid, dia akan berpuasa kerana satu kewajipan. Tujuan dia nak puasa itu menyebabkan dia dapat pahala walaupun dia tak puasa. Begitu orang perempuan tak gaduh makan ubat. Ni bulan puasa dia kata, aku nak makan ubat supaya tak datang haid, aku nak puasa 30 hari. Oh, pergi puasa 23 hari. Tak. Orang perempuan puasa 23 hari, pahala 30 hari. Orang lelaki yang kena puasa 30 hari. Berdasarkan kepada hadis Imam Bukhari, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang manusia itu sakit atau bermusafir, maka dituliskan baginya pahala yang dia, apa yang dia amalkan ketika sihat dan ketika bermukim. Masa sihat kita tiap-tiap hari mai sembahyang Jumaat. Ada yang mai 5 waktu, ada yang 2 waktu maghrib insya, lepas maghrib dengan insya, ada maghrib saja. Dia kata aku sakit bagaimanapun tiap-tiap hari mesti sembahyang Jumaat. Kadang-kadang dia tak ada sembahyang Jumaat di masjid surau dengan sebab dia kerja. Dia Jumaat di tempat kerja. Kadang-kadang dia jenis duduk di rumah, dia Jumaat dengan bini dia di rumah. Yang penting dia kata tiap-tiap hari sebelum habis 24 jam aku usaha boleh sembahyang Jumaat 4-5 waktu, tak 5-4-3-2-1. Yang penting hari-hari tak tinggal Jumaat. Main satu masa dia sakit tak ada Jumaat, dapat pahala yang dia buat selalu. Ada ulama kata dengan syarat dia berniat. Kalau tidak ada keuzuran dia nak buat, ada ulama kata tak perlu niat. Apa yang kamu buat, ibadat yang kamu biasa buat, tiba-tiba kamu sakit, dihalang oleh sakit, kamu tak dibuat, kamu dapat pahala. Nak cari sembahyang Jumaat 24 setiap hari kadang-kadang payah. Mudah, contoh main Jumaat. Kita Jumaat tak tinggal pun, tak tinggal Jumaat teruk mana. Ada orang mazhab buat 3 kali Jumaat main sekali. Sakit kepala apa pakai kasut tak betul pun main. Pasal apa dia pakai 3 kali baru teruk, sekali tak apa, 2 kali tak apa. Akhirnya 1 dengan 2 dia tak pergi. Minggu ketiga pergi. 1-2 cuti, minggu ketiga pergi. Itu perangai Jumaat. Orang 3 kali, dia 1 kali dalam 3. Ada juga perangai itu. Baik, kita duduk main Jumaat tak pernah tinggal. Tiba-tiba sakit 6 bulan tak boleh pergi masjid. 6 bulan dapat pahala sembahyang Jumaat. Sebab itu masa kita sihat, isi dengan kebaikan. Kalau sampai masa kita dihalang keuzuran tak boleh melakukan kebaikan, kita dapat percuma pahala itu. Kita rajin buat apa masa kita sihat, selama mana dia amal ibadat,
Bila kita sakit tak boleh buat, Allah bagi pahala sebiji macam kita buat. Berdasarkan kepada hadis sahih, ketika Nabi SAW pulang dari peperangan Tabuk, kalau tak silap bersama para sahabat, Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhru. Sesungguhnya di Madinah ada sekumpulan manusia tidur di rumah di Madinah, tetapi kamu pi tang mana, masuk lembah, naik lembah, masuk bukit, naik bukit, kamu perang dengan musuh, mereka dapat pahala walaupun tak duduk dengan kita. Kamu tidak melalui satu jalan, kamu tidak melintas suatu lembah, melainkan mereka bersama kamu. Mereka dihalang untuk keluar oleh keuzuran, riwayat yang kata sakit. Mereka duduk atas katil di rumah, tapi niat kalau aku sihat aku nak pergi perang sama dengan para sahabat yang lain. Mereka duduk tidur di rumah, pahala 100% sebiji macam kita dapat Rasulullah. Sebab itu kita kena niat nak buat baik banyak-banyak. Kalau kita tak mampu pun, seorang lelaki keluar dari rumah tengok gunung depan rumah, kalaulah aku ada emas sebesar gunung ini, aku akan korbankan fi sabilillah. Allah bagi wahyu kepada Rasul, dia bagi tahu kepada lelaki itu, kamu dapat pahala sebesar emas gunung yang kamu bagi fi sabilillah, kerana niat kamu. Kita lalu gurun tengok gunung cerai, kalaulah aku ada duit besar gunung cerai, kaya aku syok dekat tu lah Nabi. Niat kalau kaya saja. Lagi tadi kalau aku dapat emas besar gunung, aku nak korbankan pada jalan Allah. Dia tak ada susah pakai miskin papa ke dana. Allah bagi wahyu, hang dapat pahala sebiji macam niat. Dibicarakan dalam bab niat. Jadi kalau dalam hadis yang kata ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fil shiddah, kenalilah Allah ketika anda senang, Allah kenal anda ketika anda susah. Jadi dalam bab perempuan haid tak boleh berwuduk, dia dapat pahala kalau sebelum tu dia rajin berwuduk sebelum tidur, dia tak boleh susah hati. Ada orang pergi Mekah lagi susah hati, dah lah nak himpun duit pergi umrah susah, himpun 5-6 ribu nak boleh buat umrah sampai Mekah, datang haid tak boleh pergi masjid terus, duduk kaya lah hotel. Dah lah aku himpun duit susah, mai-mai sini tak boleh masuk Masjidil Haram, tak kata ada tahniah tak boleh masuk, hang dapat pahala tak ada pergi macam kami pergi kadang-kadang kasut hilang. Jadi tak ada susah hati selama mana kita dapat janji daripada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, kalau kita bermukim duk buat apa? Masa kita bermukim rajin sembahyang jemaah, tetapi lu Kuala Lumpur tak boleh berhenti sembahyang jemaah, berhenti pukul 3 petang baru sembahyang Zuhur Asar, tu pun tak boleh jemaah, kamu dapat pahala macam kamu buat di kampung kamu. Apabila seseorang hamba itu sakit atau bermusafir, nescaya Allah tulis baginya pahala seumpama ia sihat dan bermukim. Itu diantara tawaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik, sekiranya seseorang perempuan didatangi haid, tak boleh berwuduk, bahkan haram berwuduk. Nifas pun sama. Syarat yang kelima, tidak ada niat yang memalingkan daripada berwuduk. Niat itu kekal. Jangan sampai dia melakukan perkara yang batalkan niat. Contoh dia murtad ketika itu, wal'iyadzubillah, tak boleh. Mengenali cara-cara berwuduk, kena tahu, tak tiru-tiru orang. Menghilangkan najis, membasuh anggota yang wajib dibasuh, serta juzuk yang berhubung dengannya untuk meratakan basuhan. Ini macam mana? Tangan sampai siku, ada orang dia basuh sampai siku dia berhenti, tak boleh. Tangan sampai siku berarti siku tu masuk. Yang kita kata beserta siku. Ada orang ambil sembahyang berhenti sampai tangan ni, berhenti terus, siku tak masuk, tak boleh. Basuh sampai ke lengan. Seumpama dalam bab tutup aurat orang lelaki, iaitu daripada pusat sampai ke lutut. Jangan dia kata pusat sampai lutut, pusat dengan lutut tak masuk, tak boleh. Pusat dengan lutut termasuk. Jangan kita pakai kain, pakai seluar, pusat tak tutup, baju tak pakai, pergi semayang tu. Kita pergi Mekah macam apa orang buat tu? Ya, dia pun mazhab lain, pakai kain ihram, pusat nampak orang, kita panas buang muka ni.
Yang wajib ditutup ketika sembahyang tutup aurat daripada pihak atas dan samping menyamping. Maksud dia, barang siapa yang aurat dia boleh terbuka daripada arah atas, walaupun tak ada siapa tengok, sembahyang dia tak sah. Contoh, ada orang nak sembahyang sorang-sorang dalam bilik, dia pakai jubah. Pakai jubah, dalam jubah tu tak ada apa, kain tak pakai, baju panas tak pakai, jubah pakai, buka kancing. Masa dia rokok, nampak sampai ke badan. Aurat dia boleh nampak daripada atas. Mas sembahyang tidak sah, walaupun dia pakai jubah. Ada orang dia tak pakai baju sembahyang di rumah, dia pakai kain pelikat gulung. Dia pula badan yang boleh gagah, sakan. Aurat dia boleh dilihat daripada punggung dia ni, celah, kalau kedah, kalau terlalu tak boleh, dia boleh dilihat daripada atas. Ada orang pakai kain, dia kata aku pakai kain pelikat, aku pakai baju teluk belanga, tapi kain pelikat tu dia gulung sampai bawah pada pusat. Baju teluk belanga dia tak tutup kancing, dia rokok nampak pusat dia, nampak bawah pada pusat dia, tidak sah. Kalau daripada orang tengok, aku tengok seorang-seorang aku, tak ikat lah. Macam kita sembahyang seorang-seorang dalam bilik tak pakai apa, tak mahu, tak dapat tengok, tapi wajib tutup aurat. Sembahyang dalam bilik pakai seluar dalam saja, tak apa, tak pakai apa, tak apa, pakai tak apa, tak ada siapa tengok. Dah, dia syarat sah sembahyang mesti tutup aurat. Jadi itu yang disebut oleh ulama, tidak boleh. Begitu juga dalam bab, jadi aurat menutup lelaki, yang kata pusat sampai lutut itu pusat serta lutut. Di antara pusat dengan lutut, lutut dengan pusat termasuk. Jangan sampai kita pakai kain pelikat ketika sembahyang seorang, kita gulung pusat bawah pada kain gulung tu, bawah pada pusat, menyebabkan pusat kita nampak. Maka kalau tak ditutup dengan baju, maka tak sah. Kalau tutup kancing semua, ataupun kita pakai kain ihram, contoh kita pakai di bawah, kita gulung tu atas pada pusat, maka sudah memadai ataupun sah. Baik, seterusnya benar-benar membasuh yang wajib dibasuh ketika wuduk, yakin ataupun zon. Didahului oleh istinja. Kalau ada najis, mesti basuh najis itu dulu, basuh kencing, basuh najis dia ketika dia buang yang besar yang kecil. Tahaffuz, dan memelihara kalau yang berhajat, contohnya orang yang najis dia berterusan, salisul baul dan sebagainya. Bagi orang yang dalam darurat, disyaratkan mesti masuk waktu darurat, wuduk darurat, seperti mana orang yang istihadah, orang yang salisul baul, air kencing dia berterusan. Istihadah ni iaitu darah yang lebih daripada 15 hari. Cuma saya nak sebut di sini, jangan sampai kita silap kira seperti mana sebahagian orang yang menyatakan kami duduk mengaji, haid ni paling kurang sehari semalam, paling banyak 15 hari 15 malam, yang biasanya 6 hari 7 hari ataupun 8 hari. Tiba-tiba ada seorang perempuan tu darah dia main 17 hari, lebih daripada 15 hari. Dia fikir 15 hari itu haid, 2 hari itu istihadah. Tu salah, jangan kira itu. Kalau darah dia main 20 hari, dia kata 15 hari haid, 5 hari istihadah, salah. Kita dah punya sekolah rendah, sekolah menengah begitu. Sebenarnya tak boleh kira begitu. Antu nak kira macam mana? Kita pakai 15 hari tu sekiranya darah tu main tak lebih daripada 15 hari. Tiap-tiap bulan perempuan tu main 7 hari 7 hari 7 hari, main bulan ni dia main 14 hari, lepas tu berhenti terus. 14 hari tu haid, sebab tak lebih daripada 15. Tiap-tiap bulan main 7 hari 7 hari 7 hari, main hari tu 15 hari 15 malam, lepas tu berhenti terus. Okey, semua haid. Tiap-tiap bulan darah dia main 5 7 hari 7 hari, main bulan tu 10 hari 10 hari haid. Kenapa? Kerana tak lebih 15. Tapi kalau lebih daripada 15, jangan kira 15 hari haid, lebih tu istihadah. Tu nak kira macam mana? Dua cara. Cara pertama dulu, tak boleh cara pertama, pindah cara kedua. Cara pertama,
dikenali haid dan istihadah melalui perbezaan warna. Warna merah kehitaman itu adalah haid, merah yang cerah itu istihadah. Orang perempuan mai haid 7 hari, 7 hari, 7 hari, mai bulan tu 17 hari, 10 hari merah kehitaman, 7 hari merah cerah. 7 hari merah cerah itu adalah istihadah. 10 hari saja haid. Jadi orang perempuan dia sendiri tahu warna dia tu yang mana merah kegelapan, yang mana dalam kitab kata fal qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadatun. Darah yang kuat itu haid, darah yang lemah itu istihadah. Kuat mana yang lebih gelap. Itu cara nak kira yang mana haid, yang mana istihadah bagi perempuan yang darah dia datang lebih daripada 15 hari. Jangan kira 15 hari haid, 2 hari istihadah. Mai 18 hari, 15 hari haid, 3 hari istihadah. Jangan kira itu. Mai 18 hari tengok berapa hari yang gelap, berapa hari yang cerah. Hak gelap tu haid, hak cerah tu istihadah. Hak dia tak sembahyang, qada balik. Oh, darah saya berhenti setelah 18 hari. Saya tengok yang gelap hanya 8 hari, yang cerah 10 hari. 10 hari tu qada balik. Itu cara yang pertama bagi perempuan yang didatangi darah lebih daripada 15 hari. Tak kira main 16 hari ke, 17 hari ke, 20 hari ke. Cara yang kedua, bila cara yang kedua digunakan setelah cara pertama tak boleh. Maksud dia, seorang perempuan datang darah dia datang 18 hari, kemudian dia tak tahu darah, tak tahu beza. Darah dia kata daripada 1 sampai 18 sama semua, tak ada beza. Maksud sama, dia kata 1 sampai 18 semua dia merah kehitaman, ataupun 1 sampai 18 semua merah cerah, tak ada beza. Ustaz kata kena beza, tak boleh beza, no. Sama daripada hari pertama sampai 18 warna yang sama. Sekiranya darah dia warna yang sama, tak boleh buat cara pertama, dia kena pindah cara kedua. Apa dia cara kedua? Haidnya hanya menurut kebiasaan sebelum itu. Sebelum itu berapa hari? 7 hari, 7 hari, 7 hari. Berapa hari bulan, berapa hari bulan? Hak tu saja haid, baki lagi istihadah. Berarti kalau main 18 hari, haid dia 7 hari, istihadah dia 11 hari. Jangan kira 15 hari haid, 3 hari istihadah. Itu salah. Nah, tengok lebih jelas, cari kitab Minhajul Talibin dengan syarah-syarahnya, Mughnil Muhtaj, ataupun dalam kitab haid yang terjemah Melayu pun ada. Cara nak bilang sekiranya darah seorang perempuan lebih daripada 15 hari. Jadi hak kita duk faham, sebahagian kita faham main saja 16 hari, okey, sehari istihadah, 15 hari haid. Main 18 hari, oh 15 hari haid, 3 hari istihadah. Jangan. Saya ulang balik. Kalau lebih daripada 5, kalau tak lebih daripada 15 hari, silakan bilang semua haid. Selalu duduk main 7 hari, 7 hari, main bulan tu 14 hari, okey, seperti haid. Tak kira warna apa, warna merah ke, warna coklat ke, warna hitam ke, warna kuning ke, semua haid. Selama mana darah tak lebih 15 hari. Biasa duk main 7 atau biasa duk main 7 semain satu masa tu 5, 2 hari tak ada, hari 8 main balik. Kita nak kata 8 ni hari apa? Haid ke istihadah? Jangan kata apa, tunggu, anggap dia haid ni. Tengok dia nak berhenti bila? 8, 9, 10, 11 berhenti, mandi, okey, semua haid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 berhenti, okey, semua haid. 15 berhenti, semua haid. Masuk 16, jangan kata semua haid. Sebahagian haid, sebahagian istihadah. Tapi jangan kata haid 15 hari, jangan kata 16 itu istihadah. Macam mana nak buat? Cara yang pertama, bezakan warna. Warna kegelapan itu haid, warna cerah itu istihadah. Kalau tak boleh beza warna dengan arti warna 100% sama semua, pilih cara yang kedua, mengikut adat kebiasaan sebelum itu. Bulan-bulan sebelum itu berapa hari bulan, maka yang berbaki adalah istihadah. Yang ni agak rumit dan kadang-kadang jangan orang habaq. Kalau habaq pun kadang-kadang tak ada rujukan. Jadi saya sebut nama kitab, saya sebut rujukan supaya kita memperbetulkan fahaman sebahagian masyarakat kita yang pakai kaedah sehari 7 hari 15. Dia kata haid paling kurang sehari sama biasa 7 hari, paling banyak 15. Dengan arti kalau lebih dari 15, itulah istihadah. Jangan. Paling banyak 15 digunakan kalau darah tu tak lebih dari 15. Kalau lebih dari 15, 16, 17, 18, 20, 30, kena kira cara yang saya sebutkan tadi. 2 cara. Tak boleh cara pertama, pindah cara kedua. Saya pun reti bilang, saya pun tak boleh tahu lah. Payah masalah tu. Cuma hak itulah yang ulama-ulama kita sebut dalam kitab-kitab fiqh.
kitab Bajuri ke, kitab I'anah Talibin ke, kitab Muhtad ke, dan sebagainya. Oleh kerana kita mengaji teks sekolah dulu yang ringkas sangat, akhirnya kita faham lagu tu. Kita faham kata kalau lebih dari 15 hak lebih tu saja kira. Jangan. Ulama dah jelaskan masalah tersebut. Baik. Sekiranya seorang perempuan datang istihadah, cubalah. Oh, Pak Bernama gajaklah. Kita habis sini sikit. Salisul baul, air kencing dia berterusan, ataupun setengah orang dia kena karang dan seumpamanya pergi hospital buah air kencing di pinggang dia, beg plastik pergi. Orang lagu tu cara ambil semayang dia sama dengan istihadah dengan salisul baul. Jangan tak semayang terus. Dia takut tak semayang air kecil duduk di pinggang buat macam mana. Hang kena semayang cara darurat, iaitu masuk waktu, bersihkan kalau boleh bersihkan, ganti balutan kalau salisul baul, kecil yang berterusan, ataupun darah yang istihadah yang keluar berterusan. Masuk waktu syarat yang pertama. Jangan kita buat sebelum masuk waktu. Masuk waktu, setelah masuk waktu bersihkan. 2. Setelah bersihkan ganti kain yang diletakkan di situ. Setelah ganti berwuduk. 4 ni kena serentak. 5 dengan semayang berwuduk, dan wuduk tu bukan niat dengan niat mengangkat hadas. Niat dia sahaja berwuduk untuk mengharuskan semayang fardu kerana Allah Ta'ala. Perkataan mengharuskan, sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan fardu semayang. Fardu semayang boleh, semayang fardu boleh. Api kereta, kereta api boleh dulu kerana Allah Ta'ala. Lepas tu semayang. 5. Masuk waktu syarat pertama, basuh, ganti balutan, niat mengharuskan semayang fardu, semayang serentak. Jangan tunggu lama, kecuali kalau tunggu jemaah tak apa, silakan. Setengah orang perempuan dia kata, saya pergi Mekah, saya menghadapi keputihan, boleh tak saya ambil semayang pukul 12, lepas tu saya pergi semayang zuhur. Nah, ambil saya masuk Masjidil Haram payah, saya ambil saja. Tak boleh. Ambil pukul setelah masuk zuhur, lepas tu kamu tunggu semayang jemaah, tunggu tu imam, tak apa, silakan. Kerana kamu keputihan sama dengan istihadah yang berterusan. Tu syarat-syarat berwudu. Tak masuk lagi buat semayang. Tak apa, kita belajar pelan-pelan pasal semayang dengan wudu ni 2 peradik. Belajar semayang wudu tak belajar pergi kot dia nak kadang-kadang. Dia puasa betul lah kau ambil wudu. Malam ni ustaz abang kata siku tak basuh tak boleh. Puasa macam tak faham. Sebab dalam Quran kata ilal marafiq, ke siku, tapi bahasa Syafi'i kata ma'al serta siku. Siapa ambil semayang berhenti tak siku tak kena, wudu dia tak sah. Dia kata aku jadi Tok Wan lah, cucu orang baru tahu kata tak sah. Buat jana tak tahu. Tapi itu caranya wudu, dia kena belajar. Wudu itu niat ada 6. Kita berhenti tanya tu, ada program lagi banyak. Ada soalan tak malam ni? Buat wudu. Yang tanya buat tayamum, yang tayamum tak mandi. Ya, siap. Ayah buat dari sis. Ya. Jadi lepas buat dari itu dipapai dengan tepat. Ya. Balut dengan plaster yang tak patut ayah. Ya. Jadi jangan duduk jangan buat. Itu payah ha? Yang duk buat sebelum ni macam mana? Tapi macam beda ada banyak kan. Siapa abang? Ada orang ajar? Ya? Ada tanya siapa-siapa betul apa tu? Saya baca ada juga kata kena patutlah ambil tayamum. Lepas tu tayamum pakai yang tak. Ada mazhab lain tu, kita silakan. Hanafi ke? Mazhab Syafi'i dia kena tayamum. Ada mazhab. Nanti saya tengok dia bagi pasti semasa ada seorang tok guru pernah jadi gitu. Dia kaki dia basuh, dia ambil pendapat kita. Jadi ada pendapat yang memudahkan mazhab Hanafi. Saya tak kata salah, cuma ada pendapat yang membolehkan. Kalau biasa jumpa tu memang betul lah tayamum. Sebab ada seorang ulama dia kata dalam kitab Majmu' Al-Amal, sapu ke atas. InsyaAllah nanti saya tengok lagi pasti. Walaupun pendapat kedua ketiga memudahkan bagi yang dalam keadaan sakit. Semayang jemaah. Semayang jemaah Zuhur Asar. Kalau Zuhur tu penting jemaah. Betul. Itu mazhab Hambali.
dan difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan difatwakan oleh Majlis Fatwa Negeri Kedah. Boleh taklid mazhab Hambali, bahkan mazhab Syafi'i pun sebut dalam kitab I'anah, bagi orang yang cuci buah pinggang dia boleh jamak semayang, jamak taqdim atau jamak takhir. Sebab kadang-kadang 4 jam tu dia mula pukul 1 tak masuk zuhur ni, habis-habis mu habis asar pukul 5 petang, zuhur dengan asar belum semayang, jadi dia semayang jamak takhir, dibolehkan. Kadang-kadang orang lumpuh nak semayang payah, dia semayang jamak. Satu cara, ataupun dia himpun, dia buh lorong di belakang, asar di depan. Jadi cara tu ada dalam kitab, bukan salah. Cuma nanti saya tengok bagi pasti dalam kitab apa lah, dia punya rujukan, kerana pernah diamalkan oleh tuku saya. Allah Alam. Ada lagi soalan lain? Tak ada? Tak ada, kita berhenti tadi tu. Buat semayang ni insyaAllah slow sikit, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.